Hadis nombor 179. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Qala Yazid kana Abul Khair martha la yukhti'uhu yawmun yatasaddaqu fihi bi syai'in walau ka'kata aw basalah. Rawahu Ahmad. Kita dengan sebuah hadis diriwayatkan riwayat Imam Ahmad daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia, yakni sampai selesai hisab. Bondi dekat tu dulu. Manusia apabila berada di padang mahsyar, saya tak tahu dia punya takut tu macam mana. Kita tak tahu macam mana dia punya takut. Dia punya ketakutan tu luar biasa. Saya biasa duduk dalam kandang mahkamah beberapa tahun yang telah lalu, ingat 10-15 tahun yang telah lalu. Setiap kali naik turun, duk-dap, seriau kat kita pun. Kalau jatuh hukum lah, kalau apa, tuan-tuan faham lah. Ni baru undang-undang dunia, ni tak kira lagi kes-kes yang berat-berat, tuan-tuan. Lagu mana punya peluh ketak ni duduk dalam kandang ni. Esok di padang mahsyar manusia ada peluh dia sampai tekat buku lali dia. Yang tu dosa tak banyak kan? Ada manusia peluh sampai tekat lutut, betih lutut dia. Ada manusia peluh sampai tekat paha pinggang. Ada manusia peluh dia sampai tekat dada bau. Ada manusia ditenggelami dengan peluh. Nisbah dia punya ketakutan disebabkan dosa atas dunia. Bayangkan yang memang dosa banyak, duduk peluh. Dia kata dalam hadis tu ditenggelami dengan peluh. Bukanlah duduk ambil rendam layak peluh ni. Nak abang kata mencurah-curah peluh punya takut. Asap pai dah aku. Pai. Dia bukan sebut pi, dia kena sebut pai. Tu. Lingkup lah jahanam tolenji aku hari ni. Kena dah. Confirm. Pasal apa? Dah mati baru nak insaf. Manusia takut. Sampai digambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana manusia lari daripada saudara dia, wa ummihi wa abih, manusia lari daripada mak bapak dia, wa sahibatihi wa bani, lari daripada sahabat handai dan anak pinak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, manusia ketika itu hang aku. Oh ya, takut. Tahu ni nampak mak dia belah sebelum mak aku minta tolong kat aku, biar aku belah. Takut sembunyi. Manusia akan hidup dalam ketakutan yang amat sangat. Ketika itulah tuan-tuan, kita dalam hati duk terdetik dalam hati duk kata, tak ada ke siapa boleh tolong ni. Aku tak mau orang minta tolong kat aku pun tak boleh tolong orang, tapi aku mau orang tolong aku. Ketika itulah ketakutan yang amat dahsyat, akan ada benda-benda yang mai tolong kita. Nombor satu yang boleh tolong kita, kalau boleh ingat-ingatlah, kalau tuan-tuan pun makam jenis martabat macam Imam Syafi'i, hafal itu ya. Hak mana rasa bukan Imam Syafi'i punya martabat, tulis. Bola handphone kau ingat. Ada 7 perkara boleh tolong kita di padang mahsyar. Bagi ada lah salah satu pada 7 ni. Kalau dah tak ada, ni channel nak tolong di padang mahsyar. Fikir siap-siap muhasabah. Yang mana 7 ni? Kot-kot ada satu, jadi ya, dah dapat 7 lagi best. Maknanya peluang cerah nak masuk syurga. Faham tak? Nombor 1 yang boleh tolong kita, ranking nombor 1, Nabi Muhammad. Itu ranking nombor 1 Syafaat kubra. Yang ni boleh tolong kita di padang mahsyar. Dia boleh tolong semua umat manusia. Syafaat kubra. Bahkan semua umat dia akan tolong. Dia akan bagi recommendation masuk syurga free, tanpa hisab. Dia boleh recommend, tuan, dia ni CJ apa tak, tapi boleh pakai Saya kenal budak kampung saya, bagus ni, recommend.
Orang kalau kerja dapat recommendation senang tuan-tuan. Tengok SPM, kita mau SPM semua A. Tata SPM B, C, D dengan tak apa-apa benda yang huruf yang keluar kan? Tak apa tuan, tapi saya kenal budak ni, kalau tuan ambil, dia ni buat kerja memang A. Pelajaran dia kurang sikit, tapi kita boleh letak dia bahagian yang jenis macam jenis buat kerja lebih sikit. Saya tahu dia ni memang rajin, amanah, jujur apa semua. Bos kata, boleh lah. Pasal apa? Ada member dalam tolong recommend. Contoh, ni atas dunia, tolong recommend. Ni esok di akhirat recommendation kuat daripada Nabi Muhammad untuk masuk syurga. Confirm masuk syurga. Ada syarat tak? Oh ya, ada syarat lah. Duk atas dunia ni rajin selawat pada Nabi, ikut sunnah Nabi. Bila belajar ni, duk belajar hadis ni duk belajar hadis-hadis ni, hadis-hadis kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sekecil mana sekalipun, kerana ianya bersumberkan daripada hadis-hadis nabawi. Kita nak buat supaya esok di akhirat kita boleh dapat recommendation Nabi Muhammad. Nombor satu, ni kuat lah ni. Yang ni apa panggil? Kabel besar lah. Kabel besar lah. Kabel nombor dua, Nabi-Nabi dan Rasul lain daripada Nabi Muhammad. Itu kita tak payah. Kalau kita ada kabel nombor satu, itu lagi besar dah. Kabel ni khas untuk umat-umat lain saja. Sebab esok di akhirat umat lain tak boleh bagi, Nabi lain tak boleh bagi syafaat. Hanya Nabi Muhammad seorang sahaja. Maka umat dia akan pergi cari dia punya Nabi. Nabi dia akan mencari Nabi Muhammad untuk minta kuota menyelamatkan umat dia. Ni umat lain. Ranking nombor 3 yang boleh tolong, yang boleh bagi recommendation masuk syurga, al-ulama, ulama daripada umat Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu mewarisi daripada para nabi. Dia waris apa daripada Nabi Muhammad dan para nabi? Dia mewarisi ilmu. Dia mewarisi apa lagi? Dia mewarisi barakah daripada para nabi, ulama. Yang ketiga, dia mewarisi syafaat daripada nabi. Ulama boleh memberikan syafaat kepada murid-muridnya walaupun murid-muridnya sebanyak bintang di langit. Ulama berdalilkan kepada hadis berkaitan tentang sahabat Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku itu seperti mana bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan yang mana suatu yang kamu berpegang dengan mereka, nescaya kamu akan beroleh petunjuk. Bahkan ada di sana ada hadis-hadis yang lain tak sempat untuk sebut. Ulama diberikan keharusan disebabkan dia ni mewarisi ilmu dan barakah daripada para nabi, maka dia boleh bagi syafaat kepada muridnya dengan syarat. Dengan syarat kita perlu beradab dengan tuan-tuan guru para alim ulama. Mulut jangan celupak, duk mengumpat, duk mengutuk, duk mengata, duk apa-apa yang kita duk mengata, cari mu ada cari dosa kering mu tu. Dah lah kita kabel tak banyak. Kabel hak Nabi Muhammad pun kita duk kira nak putih dah kabel tu. Tahu kabel kita dengan tok guru para alim ulama pun kabel pun nak putih ke? Pakat-pakat putih semua. Lepas tu kabel apa yang nak pakai? Nak ambil apa? Recommendation apa nak masuk syurga? Sebab tu duk atas dunia tak boleh musuh dengan alim ulama. Tak boleh musuh dengan orang-orang alim. Kena buat kawan, kena dengan cakap, kena hormat. Saya punya bahasa senang ya. Cukup jumpa, Assalamualaikum Pak Abang, sihat ke, tegur, sudah lah. Oh susah sangat lah. Susah sangat? Tak susah pun. Jumpa mana-mana tok guru ustaz ke apa, Assalamualaikum ustaz, Pak Abang, sihat? Okey, habis. Susah sangat. Tunjuk rasa respect kita kepada mereka, cukup. Ni tengok daripada jauh macam nak makan. Ya Maya, Pak Janggut tu, nak kata apa pula ini. Nak mendidik ni bukan senang. Hati kalau kotor, dia tak boleh terima kebenaran. Sebab tu suruh banyak istighfar. Sebab tu suruh banyak istighfar.
Hati bersih. Sebab tu saya kata, masuk pintu masjid, jadilah mata kita seperti mana mata lebah, jangan jadi seperti mana mata lalat. Pepatah orang Melayu. Mata lebah dia mencari manisan dan madu, dia cari benda kebaikan, dia cari mana benda baik ya. Tapi kalau lalat dia hanya cari kekotoran sahaja, dia cari benda tak baik ya. Maka bila masuk masjid cari benda tak baik, bukan tak dapat, dapat tak baik lah. Kalau masuk masjid nak cari benda baik, dapat benda baik lah. Maka keluar pun dapat benda baik. Tapi kalau masuk mencari kejahatan, kejahatanlah yang kita dapat. Akhirnya kita tak beroleh kebaikan bila masuk masjid. 2, 3 untuk dapat syafaat. Yang keempat, tu ada adab-adab tu semua dalam hidup tu berlambak lah. Adab murid dengan guru apa dan sebagainya, semua kena jaga tu. Nombor 3. Nombor 4, ranking nombor 4 boleh bagi tolong kita esok di padang mahsyar. Syuhada, orang mati syahid di medan peperangan memartabatkan Islam. Dia boleh bagi syafaat berapa ramai? Dia boleh bagi syafaat sebanyak 73 orang sahaja. Ini mati perang memartabatkan Islam. Tapi itulah, kita nak sempat ke tak sempat kita tak tahu kan. Buat masalah ni negara kita tak ada lah benda-benda lagu tu kan. Jangan pula tuan-tuan duk terpengaruh dengan dakyah daripada orang tertentu. Jom kita naik kapal terbang, kita pergi Syria, kita pergi mati syahid sana. Ni tak payah sini pun boleh mati syahid Tuntut ilmu, mati sebagai penuntut ilmu pun mati syahid. Adalah dulu-dulu bunyi kata ustaz sembang perjuangan kemah, pergi Syria ke, pergi Palestin ke, pergi perang. Tuan-tuan, baik kita duduk di sini boleh mati sebagai orang Islam, tak payah duk gagah pergi mati di sana, takut pergi mati kufur. Tuan-tuan tahu tak, salah satu daripada dosa besar dalam 70 dosa besar yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi, iaitulah lari daripada medan peperangan. Kita duduk sini, kita duduk kira nak pergi perang, kita pergi Syria, tiba-tiba peluru lalu kok celah telinga, peluru lalu kok celah kangkang, peluru mai kau senerih, pergi senerih mai, terus ketak, Allah pergi, aku tak ada tengok peluru mai lagu ni, dia takut mula duk teringat, kok mana boleh lari, Allah teringat bini, teringat anak, habis lepas tu lari, baik antara dosa, terus jadi dosa besar, lari daripada medan peperangan. Tak payah duduk sini lah, tengok apa jadi kat sini ya. Kalau kat sini kat perang kita selamat, kalau negara kita, agama kita, betul tak? Tapi tak, kat mana pun tak apa, boleh hidup, boleh buat. Perjuangan tu di mana-mana ada. Saya tak setuju lah, sebab kita tak tahu negara orang betul-betul apa isu yang berlaku di sana. Lebih kepada kadang-kadang perkhabaran yang tak betul, tak apa benda, tiba-tiba kita pergi dah ke sana, kerajaan sini pula duk tunggu balik siang, duk dalam dulu ISA lah ni tak ada lah ni sosma lah apa tangkap duk dalam, duk tunggu dah nak kena duk dalam 4-5-6 tahun nak kena duk dalam. Yang pergi ke sana pula dah sampai di sana, nak balik pun jadi susah, kok mana aku nak lari balik, kan jadi payah. Alah tak apa, negara kita pun kita boleh berjuang banyak dah macam-macam benda sudut kita boleh berjuang. Tapi kalau dapat peluang mati syahid di medan peperangan, maka yang tu 73 orang dia boleh tolong. Berapa lah? 4. Nombor 5 yang boleh tolong di padang mahsyar. 5 ke 6? 5. Yang kelima yang boleh bagi recommendation masuk syurga free, Al-Hafiz, yang hafal Quran 30 juzuk, bukan juzuk 30 juzuk. Dia kata saya pun Al-Hafiz juga, nama dia Hafiz. Hafal apa? Saya hafal juzuk 30. Weh bagus hang nak jadi Al-Hafiz Pak cik, nama dia Hafiz, Muhammad Hafiz. Dia hafal bukan 30 juzuk, dia hafal juzuk 30. Kita bukan mau juzuk 30, kita mau seluruh Quran 30 juzuk. Yang boleh menghafal Al-Quran ingat 30 juzuk, dia boleh bagi syafaat 10 orang adik-beradik dia, siapa yang dia suka, walaupun 10 orang itu dijamin masuk api neraka.
Dalam hadis kata lagu tu, 10 orang ni memang jamin masuk akal. Memang jahat, dia boleh pergi pegang 10 orang ni, nah main ikut aku masuk syurga. Allah. Bayangkan kalau anak kita seorang jadi Al-Hafiz, confirm dah mak pak dia ambil. Kalau ada anak 5 orang, bagi 5-5 jadi Al-Hafiz. Ni tak, bukan 5-5 jadi Al-Hafiz, 5-5 jadi Al-Hapus. Oh jam tu, mana nak dapat syafaat? Nah, bahkan dia heret kita masuk neraka lagi ada. Kan? Ni ada anak 10 anak yang Al-Hafiz, besar fadilat dia. Tapi orang dia kata apa? Ni nak pergi hantar anak belajar sekolah tahfiz semua, esok semua nak besar, semua nak kerja apa? Nak menteka darah apa? Tak tengok menteka darah, main badan gemuk-gemuk semua duk ada. Kira menteka darah kena. Tengok di masjid makan gemuk boleh makan. Apa tanya soalan macam tu? Saya kecil-kecil dulu pergi mengaji, orang kata kat mak saya, ni mami hantar anak pergi belajar sekolah agama semua, esok depa besar depa nak kerja apa? Depa nak menteka darah apa? Mak saya kata apa? Biar pilah, depa pi dia duduk di kampung ni dia jadi beruang, dia jadi orang pun bagus dah. Kan? Hari ni kita makan biryani hari-hari. Orang hak kata kat kita lagu tu, anak dia hidup melarat papa kedana apa benda antara. Jangan dok hina orang mengaji agama. Hari ni orang yang mengaji agama berjaya, boleh jadi menteri, boleh jadi profesor, boleh jadi pensyarah, boleh jadi wakil rakyat. Besar-besar Dulu kalau orang mengaji agama jarang nampak jadi menteri. Tapi rupanya hasil daripada sekolah-sekolah agama, pondok-pondok tahfiz, hari ni kita tengok berlambak menteri di kalangan orang-orang yang mengaji agama. Dulu ada tapi tak apa ramai, hanya menteri agama saja. Lah ni menteri agama, menteri apa tau, menteri pertanian, menteri tak kira nama apa, lupa bila nama menteri-menteri ni. Berlambak menteri macam-macam. Hak jaga sungai ada ulama, hak jaga bukit ulama, hak jaga gunung ulama, hak jaga bandar ulama. Semua ni menteri-menteri terdiri pada orang-orang tokoh-tokoh agama. Apa? Dulu hampir li sangat hang kata orang mengaji agama, apa boleh buat? Lah ni depa pergi di mana? Hang pergi di mana? Jangan hina orang yang mengaji agama, lebih-lebih lagi orang yang duduk dengan Quran. Nabi kata apa? Khairukum, sebaik-baik orang, paling mulia manusia terbaik di muka bumi, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Pasal apa kita nak pandang hina orang-orang macam ni? Maka orang-orang Quran ini perlu dimuliakan. Kan? Maka Nabi ajak, maka tu ranking yang keberapa? Yang kelima. Lebih lagi apabila ada anak, bagi anak belajar jadi hafal Quran, ingat Quran. Tapi kalau lepas dia belajar hafiz, dia belajar alim pula, dia jadi orang alim, dia belajar kitab, dia berilmu, dia beramal, dia jadi seorang ulama, maka esok dia bukan 10 dah, dia boleh bagi syafaat anak murid dia sebanyak bintang di langit. Ranking nombor 5. Ranking nombor 6, siapa-siapa yang ada kematian anak dengan 3 syarat. Pertama, anak dia mati masa tu anak tu tak cukup umur balik lagi, anak tu tak balik lagi, anak dia mati tak balik lagi. Okey, anak dia yang mati, anak dia belum lagi balik. Satu. Nombor 2, anak dia masa mati dia dengar berita tentang perkhabaran tentang anak dia mati, dia kata apa? Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tak marah Tuhan, sedih-sedih, menangis-menangis, keluar air mata habis semua, tapi sebab tapi alhamdulillah. Bukan alhamdulillah seronok Itu kena belajar satu bab. Level bawahnya manusia, level bawah tanda syukur dia pada Allah bila dapat nikmat, baru dia alhamdulillah. Level tengah punya orang tinggi sikit, dapat bala pun alhamdulillah, dapat nikmat pun alhamdulillah. Ni anak mati ni satu ujian, satu bala daripada Allah. Maka apabila dengar kematian anak, alhamdulillah, bukan seronok, tanda syukur pada Allah, redha dengan keputusan Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiganya, sebelum anak dia balik, dia telah pun buat akikah kepada anak dia.
dengan seekor kambing kalau anak perempuan, anak lelaki 2 ekor kambing kalau mampu, tak mampu seekor kambing. Dia kena buat akikah kepada anak dia. Ulama kata kalau dia tak buat akikah ke anak dia, maka yang tu menjadi penghalang esok anak dia tak boleh tolong mak bapak dia ketika mana di padang mahsyar, tak boleh tolong. Anak-anak kecil ni nama dia Al-Wildan, Wildanum Mukhalladun. Ni budak-budak kecil ni dok sebut dalam Quran. Mereka akan bermain-main di dalam syurga. Bila panggil masuk syurga, mereka tak mau masuk syurga. Mereka kata kami nak masuk dengan mak bapak kami. Mana mak bapak kami? Mereka dok buat ketegak. Malaikat kata masuk. Mak bapak hamba tak mau. Kami mau bapak juga. Kami mau mak juga. Dan lebih kurang macam tu lah bahasa dia. Macam bawa anak pergi supermarket dekat kedai mainan. Dia boleh buat kaki keras. Tiba-tiba tadi bila duduk jalan, dia duduk lipat elok, dan kaki keras. Kita jalan-jalan macam robot, dia tak mau jalan. Tentu ada anak jadi gitu. Jam. Memang jam. Kita tarik. Tiba-tiba kaki kejang. Tak boleh jalan. Awak nak tu. Dah. Di rumah dah berlambak dah. Dia boleh kena sengah-sengah, dia boleh mengelopak tu. Ya, lebih kurang macam tu budak-budak punya perangai. Kami tak mau masuk syurga melainkan mak bapak kami. Maka Allah yang bersifat kasih sayang minta kepada para malaikat, wahai malaikat, pergi cari mak bapak dia, pegang tangan mereka, bawa masuk syurga dengan budak ni sekali. Tu dia. Siapa ada kematian anak, sahabat Nabi kata siapa yang ada seorang kematian anak, maka dia akan masuk syurga dengan syarat dia sabar redha. Seorang sahabat tanya, tiga orang Nabi kata, siapa yang kematian 3 orang anak, maka dia akan masuk syurga. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kalau 2 boleh 2 pun masuk syurga. Seorang lagi, kalau seorang pun masuk syurga. Masya Allah. Bukan nak suruh pergi bunuh anak. Orang tak buat kerja bunuh anak. Tapi tinggal lagi kalau dah sampai masa takdir anak kita pergi, ingat yang ini asbab untuk kita masuk syurga Allah. Saya adalah seorang anak yang mati masa bersalin. Mudah-mudahan jadi asbab. Dah ada satu channel. Mudah-mudahan jangan channel ni putih sudah kan. Ni kabel ni ada satu kabel. Kalau kita ada kabel ni banyak, alhamdulillah. Kabel nombor 7, setiap amal ibadat yang kita buat atas dunia dengan ikhlas, dia akan tolong kita. Tengok dalam hadis ni kata apa? Siapa-siapa rajin bersedekah, maka esok sedekah akan mai tolong dia. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia, yakni sampai selesai hisab, sampai habis hisab. Orang lain dalam keadaan takut, dia ada awan yang menaungi dia, seolah-olah awan ataupun pokok yang menaungi. Tapi yang menaungi dia ni siapa? Sedekah dia mai tolong dia. Orang lain jalan kaki, sakit kaki, binatang korban dia mai jadi dia punya kenderaan. Semayang dia mai tolong dia, puasa dia mai tolong dia, zikir dia mai tolong dia. Sebab tu kena ada channel kebaikan. Tapi yang nombor 7 ni dia tak mai tolong. Kalau yang nombor 6 tadi dia boleh tolong mak dan bapa, dapat 2 orang. Yang nombor 7 dia tolong seorang. Siapa buat? Dia dapat. Bini rajin sedekah, binilah dapat pahala. Suami rajin sedekah, suamilah dapat pahala. Maka sebab tu tuan-tuan, jangan lepaskan peluang untuk bersedekah. Saya pun tak tahu, tiba-tiba hari ni saya pergi ke Maybank hari ni, ceramah tengah hari tadi, saya bawa tong-tong tabung-tabung kecil tu, ada lebih. Jadi saya kata tak apa, saya ingat memang nak bagi kat tuan-tuan pada petang ni. Tiba-tiba kena pula dengan tajuk dia, tolong ambil tak di tengah ni. Saat lagi tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil lah seorang berapa biji. Tuan-tuan balik dalam Ramadan ni, penuhkan tabung ini sebagai tuan-tuan punya sedekah saham akhirat tuan-tuan. Alah, tuan-tuan dah bisa ambil dah, saya tahu yang mana duk bisa main kuliah saya. Tapi hari ni saya bawa dengan kod-kod tuan-tuan punya tabung dah tak ada dah. Ambil tabung ni, tuan-tuan ambil seorang satu, ambil lebih, tak apa, saya ada beribu duk ada. Tuan-tuan simpan, bagi kat anak beranak, ambil bagi kat kawan-kawan, bagi kat kawan-kawan, bagi kat orang duk menyaga ke apa ke. Nah, sedekah. Nah, bubur duit 2-3 kupang. Nah, mudah-mudahan dalam Ramadan ni penuh sebagai kita punya sedekah. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat peluang untuk bersedekah pada waktu pagi, ya, dinamakan sebagai sedekah tahajud ke, sedekah subuh ke, sebelum kita nak pergi minta duit, bekerja nak minta rezeki kepada Allah, bagi dulu apa yang kita ada.
InsyaAllah Tuhan akan bagi lebih. Sebab dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala berfirman apa? Anfiq, bagi. Unfiq alaik, nescaya kamu akan diberikan. Sebelum hang mau, hang bagi dulu. Aku nak tengok berapa banyak hang boleh bagi. Sebab tu aku ni bagi hang lebih daripada apa yang hang bagi. Kita terbalik, kita mau Tuhan bagi dulu baru kita nak bagi. Tuhan kata tak, bagi dulu apa hang ada, baru aku balas balik. Terbalik, teori itu terbalik. Faham tak yang kita faham? Kemudian dia kata, Yazid periwayat hadis ni berkata, maka adalah Abul Khair Marsad tidak pernah luput satu hari pun dalam satu hari bersedekah dengan sesuatu, meskipun dengan satu kuih ataupun sebiji bawang. Walaupun sedekah dengan benda kecil, kuih-kuih, kurma, air zam-zam, bubuk lambuk, apa lagi ada, sikit-sikit bagi hari-hari, belanja kawan makan, minum kopi lah, apalah apa. Allah, berapa ringgit sangat. Tapi ganjaran nak masuk syurga kita tak tahu yang mana. Kadang-kadang tuan-tuan duduk kedai kopi, belanja member, kopi tak apa, siapa ya? Alah kopi, berapa ringgit kopi satu gelas? RM1.50. Alah, tak berbaloi ya. Kadang-kadang kita tak tahu pasal RM1.50 tu kita masuk syurga. Kadang-kadang kita tak tahu pasal RM10 kita masuk syurga. Kita duk ingat yang kita bagi 1,000, 2,000, 1,000,000 yang tu masuk syurga. Kadang-kadang kita tak tahu. Boleh jadi yang kita bagi banyak tu tak cukup dia punya tahap keikhlasan. Rupa-rupanya yang RM10 tu masuk syurga. Allah. Tak, bukan kata tu saya bagi banyak. Kalau bagi banyak dengan ikhlas, yang tu lagi bagus. Nah, abang kata kadang-kadang kita benda yang kita tak pandang tau, tak pandang. Kita belanja member lagu tu ya, tapi ikhlas. Tak apa-apa, siapa ya? Allah, RM1.50 kira apa? Aku bayar. Tapi keikhlasan betul-betul nak belanja orang makan ni, nak sedekah ni, sedekah lah tu. Kan? Maka tuan-tuan, Allah nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pada mata manusia benda tu kecil, tapi di sisi Allah benda tu besar. Ya, di sisi Allah benda tu besar. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ambil kesempatan dengan hadis yang kita belajar. Jangan sampai belajar tak amal. Selalu saya kata kena ada ilmu, kena ada kesedaran, kena ada amalan. Hari ini saya dah baca hadis, dah bagi tahu kat tuan-tuan, saya dah bagi tahu, dah motivasi supaya kita rajin menderma. Tak kira tabung ni dalam masjid ni ada macam-macam tabung, tabung madrasah, tabung sekolah tu, sekolah ni, tabung masjid, tabung surau, tabung apa, macam-macam tabung tu ada. Bok mai pula lagi tabung kecil-kecil. Punya nak, jangan bagi alasan yang ni semua tabung ada di masjid. Kita bagi pula seorang satu. Nah, bawa balik. Sama ada anak bawa dalam poket, anak bawa dalam ragam motor, anak bawa dalam kereta, anak bawa dalam rumah. Boleh usung kecil tu bawa pergi ke mana-mana tabung tu. Jangan bagi alasan dah lepas ni kata hang tidak boleh menderma. Punya peluang sampai terang tu. Habis-habis tak pun nak keluar pada rumah, Pak, 2 orang sekupang, 5 adik sekupang. Kalau hari-hari besar juga pahala dia di sisi Allah. Ya, kena ada satu amalan-amalan yang seumpama ini. Mudah-mudahan dia jadi channel, dia jadi apa? Kabel kuat untuk kita nak boleh selamat nanti di padang mahsyar. Ya, insya-Allah tuan-tuan ya, kalau nak ganjaran yang besar, bagilah yang terbaik ya, supaya Allah melihat bahawasanya kita adalah manusia yang buat amal ibadat dengan penuh kesempurnaan insya-Allah. Siri akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang ke-180. Wallahu a'lam.